Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bahasa Melayu tahun 6 5 Julai 2021 hari Isnin ya. Hari ini tajuk kita perkongsian pintar dan subtopiknya ialah kejayaan milik kita. Muka surat 49 dalam buku teks. Baik, antum saksikan video yang telah Muklimah sediakan. Perhati dan dengar betul-betul dan cuba fahami. Kemudian kita ada tugasan di slide yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Kita bertemu kembali untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 dan hari ini kita akan masuk dalam topik bahagian B, membina ulasan. Baik, pada kali ini kita akan cuba untuk kita buat ulasan dan kita akan lihat standard kandungan terlebih dahulu. 3.9 menulis ulasan tentang pelbagai bahasa sastra dan bukan sastra yang didengar, ditonton atau dibaca dengan teliti. Standard pembelajaran 3.9.1 menulis ulasan tentang bahan sastra dan bukan sastra dengan menggunakan ayat gramatis. Okey, seterusnya kita akan lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menulis ulasan tentang cara-cara mencintai negara dengan menggunakan idea tersurat dan tersirat. Okey, di akhir pengajaran nanti murid-murid akan dapat menulis satu ulasan tentang bagaimana cara-cara untuk kita mencintai negara dengan menggunakan isi tersurat dan tersirat. Okey. Seterusnya, cikgu akan terangkan sedikit panduan untuk menulis ulasan. Okey. Menulis ulasan berdasarkan bahan rasangan seperti jadual, iklan, gambar puisi, gambar graf puisi, gambar bersiri, puisi dan sebagainya. Okey. Ulasan yang baik mestilah mempunyai isi tersurat. Okey, apa isi tersurat? Baik, isi tersurat ni isi yang kita dapat lihat di dalam soalan yang diberikan. Okey. Kemudian dan isi tersirat. Isi tersirat ni merupakan isi yang kita tak dapat nampak, tak dapat lihat dalam pada soalan, tetapi kita boleh dapat isi tersirat ni melalui isi tersurat. Okey, dengan isi tersurat ni kita akan dapat isi tersirat. Okey. Baik, ulasan juga mengandungi ataupun mestilah mempunyai pendahuluan, isi dan penutup. Okey. Panjang ulasan hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, menulis ulasan dalam perenggan sebaiknya 3 perenggan, iaitu okey seperti cikgu cakap tadi, pendahuluan, isi dan penutup. Okey, murid boleh menggunakan teknik pasak, iaitu pendahuluan, antara, selain itu, akhir sekali dan kesimpulannya. Baik. Teknik ini sering digunakan untuk murid-murid bagi membina ulasan. Okey, seterusnya langkah-langkah menulis ulasan. Baik, pertama sekali kita ataupun kamu perlu baca dan teliti soalan dan analisis bahan. Okey, kena pastikan soalan apa arahan soalan. Seterusnya bulat atau garisi isi tersurat dan tulis isi tersirat. Okey. Baik, kemudian dalam kurungan suka. Okey, apa dia? Supaya, untuk, kerana, agar. Okey, apa ini supaya, untuk, kerana, agar? Ini kata hubung. Okey, kata hubung. Kemudian menulis ulasan dengan memasukkan penanda wacana. Okey. Asdak. Okey, apa asdak? Okey, di samping itu, antaranya, selain itu, di samping itu, kesimpulannya, itu penanda wacana. Okey, yang keempat, semak hasil ulasan sepit. Lihat struktur ayat, ejaan, pemilihan kata, imbuhan dan tanda baca. Okey, sepit tu maksud dia apa? S tu struktur ayat, E ejaan, P pemilihan kata, I imbuhan dan T tanda baca. Okey, itu maksud sepit, dia punya singkatan dia. Okey, seterusnya teknik mudah untuk membina ulasan bahagian B. Okey. Biasanya soalan akan diberi dalam bentuk grafik, gambar ataupun poster seperti yang dinyatakan pada awal tadi. Dan cara untuk kita menjawab dia, okey, contoh kalau kita ambil
soalan ni berkaitan dengan jadual. Okay, jadual kita jawab. Jadual menunjukkan peratus kehadiran murid ke sekolah dengan menaiki basikal. Okey, itu contoh dia mula-mula. Okey, jadual menunjukkan cara murid-murid datang ke sekolah pada setiap hari. Okey, itu dia punya pendahuluan. Okey, pendahuluan dia. Okey, kita juga boleh contoh kalau dia bagi soalan gambar. Okey, gambar menunjukkan apa dia? Okey, poster menunjukkan tentang pertandingan hari sukan peringkat sekolah kebangsaan, macam tu. Okey, contoh. Okey, kemudian peringkat kedua, antaranya kita mestilah nilai murni, kita mestilah bekerjasama supaya setiap aktiviti yang diadakan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Titik. Kemudian penanda wacana. Di samping itu, kita perlulah apa? Kita perlulah dia urutan dia macam ni, tapi dia berbentuk perenggan. Okey. Contoh yang tadi di atas tadi, yang di bahagian atas pendahuluan, yang ni isi. Okey. Kesimpulannya, akhir sekali ayat dia, kesimpulannya macam tu. Okey, kita akan lihat tugasan untuk minggu ini. Okey, tugasan minggu ini rujuk modul Kediri yang diberikan. Okey, minggu lepas cikgu dah edarkan modul. Okey, baca dan fahamkan bahagian B ataupun ulasan. Tulis ulasan dalam ruang yang disediakan. Baik, jika ada apa-apa masalah, boleh berhubung terus dengan cikgu dan hantar tugasan tersebut melalui Google Form yang akan cikgu berikan nanti. Okey, cikgu akan berikan Google Form punya link nanti. Kamu dah siap, nanti kamu ambil gambar ruang bahagian ulasan tu untuk rujukan cikgu. Okey, dan untuk modul yang sebenar nanti, semasa proses penghantaran nanti kamu akan hantar kepada cikgu di sekolah nanti. Okey. Baik, jadi kita akan lihat soalan kita pada hari ini. Okey, soalan kita berkaitan tentang cara-cara mencintai negara. Okey, arahannya, setiap orang mestilah mengamalkan semangat mencintai negara. Berdasarkan gambar di bawah, tulis ulasan tentang cara-cara mencintai negara dalam bentuk perenggan. Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, syarat biasalah. Okey, kita akan lihat satu persatu isi tersurat yang diberikan. Cara-cara mencintai negara. Okey, cara-cara mencintai negara. Okey, cara-cara mencintai negara. Baik, kita akan lihat isi tersurat terlebih dahulu. Baik, isi tersurat yang cikgu nyatakan tadi. Okey, isi tersurat yang pertama, menghargai harta benda awam. Okey, menghargai harta benda awam. Seterusnya, menghormati jalur gemilang. Baik, kita akan buat pendahuluan dulu. Okey, kita akan buat pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan. Okey, cikgu akan tunjuk seperti mana yang cikgu terang tadi, pendahuluan. Okey, soalan berkaitan dengan gambar. Okey, arahan dia tadi, kita rujuk balik arahan. Arahan dia minta apa? Setiap orang mestilah mengamalkan semangat mencintai negara. Berdasarkan gambar di bawah, tulis ulasan. Okey, berdasarkan gambar di bawah. Baik, berdasarkan gambar di bawah, jadi kita mulakan dengan gambar. Okey, kita mulakan dengan gambar. Okey, kita mulakan. Okey, gambar menunjukkan cara mencintai negara. Titik. Okey, gambar menunjukkan cara-cara mencintai negara. Minta maaf tulisan buruk sikit noh. Okey, terdapat pelbagai cara yang
boleh dizahirkan ataupun ditunjukkan. Dizahirkan ni maksudnya ditunjukkan, okey. Terdapat pelbagai cara yang boleh ditunjukkan ataupun yang boleh dilakukan untuk membuktikan kecintaan kita kepada negara. Okey, ini pendahuluan. Okey, pendahuluan. Gambar menunjukkan cara-cara mencintai negara. Terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan untuk membuktikan kecintaan kita kepada negara. Okey, ini pendahuluan. Antaranya, kita mula tulis. Antaranya okey, antaranya kita rujuk kembali ke teknik mudah tadi cikgu terang tadi. Antaranya kita mestilah menghargai harta benda awam supaya antaranya kita mestilah menghargai harta benda awam supaya orang ramai dapat menikmati kemudahan bersama. Bersama. Okey. Di samping itu kita perlulah apa? Kita perlulah menghormati jalur gemilang. Okey, kita perlulah menghormati jalur gemilang. Kita perlulah menghormati jalur gemilang kerana ia merupakan lambang negara kita. Okey. Antaranya, kita mestilah menghargai harta benda awam supaya orang ramai dapat menikmati kemudahan bersama. Titik. Di samping itu, kita perlulah menghormati jalur gemilang kerana ia merupakan lambang negara kita. Okey, seterusnya kita dapat lihat meraihkan hari kemerdekaan, menghayati sejarah. Okey, ini isi seterusnya. Jadi cikgu dah bagi contoh. Okay, cikgu dah bagi contoh cara penulisan ulasan ni. Okey, contoh. Cikgu bagi contoh. Jadi kamu boleh cuba buat. Okey, gambar menunjuk, cikgu akan baca semula lagi. Gambar menunjukkan cara-cara mencintai negara. Terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan untuk membuktikan kecintaan kita kepada negara. Antaranya, kita mestilah menghargai harta benda awam supaya orang ramai dapat menikmati kemudahan bersama.
Di samping itu, kita perlulah menghormati jalur gemilang kerana ia merupakan lambang negara kita. Okey, cikgu bagi setakat itu. Cikgu nak kamu cuba siapkan lagi dua isi dan penutup. Okey, kamu siapkan tugasan yang cikgu dah edarkan dalam modul PDPR tu. Okey, cikgu harap kamu dapat siapkan dengan sedikit panduan yang cikgu beri. Itu saja. Terima kasih dan kita akan jumpa pada PDP akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, Anton dah faham tentang contoh yang cikgu tu buat. Jadi, Anton buat tugasan dalam buku 012, membina ulasan berdasarkan bahan sastra dan bukan sastra. Dalam buku 012, membina ulasan. Antum tengok pantun yang telah diberikan, tajuknya Malaysia Gemilang. Antum baca betul-betul dan antum buatlah ulasan berdasarkan tiga isi penting yang ada dalam pantun Malaysia Gemilang ni. Okay. Jadi hantarkan tugasan maklimah esok ataupun lusa di sekolah ataupun melalui Telegram. Selamat belajar. InsyaAllah jumpa lagi.